Okey, kita mulakan majlis kita pada hari ini ya. Jadi Assalamualaikum dan selamat petang dan terima kasih kerana sudi join kami pada malam ini untuk program Sulam. Okey, untuk peringatan pada akhir sesi live ini kita akan mengambil gambar. Jadi adik-adik sila bersedia ya. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan pembentangan Sulam mengenai penisilin. Silakan presenter. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Yusof. Saya merupakan seorang student daripada UiTM Cawangan Negeri Sembilan kampus Kuala Pilah. So pada malam ini, grup kami akan membentangkan tajuk penicillin. Jadi, semoga adik-adik semua dapat dengar dengan baik dan tak bosan, okay? Next. Okay, untuk malam ni kita akan membentangkan pasal UiTM Introduction, pengenalan pasal UiTM dan juga pengenalan dan history pasal penicillin, jenis-jenis penicillin, cara pembuatan penicillin and application of penicillin. Jadi semua ni akan dibentangkan oleh member-member saya nanti. So kita akan masuk kepada UiTM Introduction dulu. Next. Okay, pengenalan UiTM. UiTM adalah singkatan daripada Universiti Teknologi Mara. Ialah sebuah universiti awam yang berpusat utamanya ialah Shah Alam. Pusat utamanya yang berada di Shah Alam. Ia ditubuhkan untuk membantu orang Melayu luar bandar pada tahun 1956 sebagai pusat latihan rida dan dibuka dengan kira-kira 50 pelajar pada waktu itu. Hanya 50 pelajar. Universiti ini terdiri daripada satu kampus utama dan 34 kampus satelit. Ia menawarkan lebih 500 program yang diajar dalam bahasa Inggeris yang terdiri daripada peringkat sarjana muda hingga ke peringkat pasca siswaza. Motto UiTM ialah usaha, takwa, mulia. Next slide. Kalau korang boleh tengok sini, UiTM campus around Malaysia ada banyak. Main campus kita orang ialah UiTM Shah Alam. Ada juga UiTM Selangor, UiTM Perak, UiTM Melaka, UiTM Negeri Sembilan, UiTM Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis dan lain lagi. Kami UiTM Negeri Sembilan dan kami UiTM Cawangan Negeri Sembilan kampus Kuala Pilah. Ada dua lagi kampus di bawah kami iaitu kampus Seremban dan juga kampus Rembau. Jadi jom kita tengok apa itu UiTM kampus Kuala Pilah. Next. UiTM kampus Kuala Pilah, inilah UiTM yang kami sedang belajar sekarang. Merupakan salah satu daripada cawangan Universiti Teknologi Mara yang terletak di Negeri Sembilan, Darul Khusus. Kampus ini ditubuhkan di Kuala Pilah pada bulan Jun 1999. Menjadikannya kampus cawangan terbaru untuk negeri di Malaysia dan terakhir untuk UiTM pada ketika itu. Kampus Kuala Pilah ini juga merupakan kampus induk untuk cawangan Negeri Sembilan. Maksudnya kampus kami ni kampus yang first yang ada dekat Negeri Sembilan. And then munculnya kampus Seremban dan kampus Rembau. UiTM Cawangan Negeri Sembilan ni menawarkan program-program seperti Fakulti Sains Gunaan dan Akademi Pengajian Islam Contemporary. Di bawah Fakulti Sains Gunaan ada Diploma Microbiology iaitu kod AS114. Ni kod kami. Kami di bawah Diploma Microbiology. Ada juga Diploma Teknologi Makanan, Diploma Teknologi Tekstil dan lain-lain lagi. Okay, jom sekarang kita tengok video macam mana keadaan UiTM kami. Mari buka video. Sekejap buka, kita tengok video kejap
nak tolong korang sikit-sikit lah. Okay, enjoy the video. Why are you so scared to go viral? Okay, itu je videonya. Sebenarnya UiTM sekarang dah banyak perubahan sebab yelah dah apa tu, sama redaksi pun dah dibuat pulih. Banyaklah benda yang dah berubah. So siapa-siapa yang rasa macam tertarik tu boleh lah, okay. Jadi sekarang saya serahkan kepada slide seterusnya untuk presenter seterusnya. Terima kasih. Terima kasih presenter Nora Syafiqah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke presenter yang seterusnya.
Okey, Assalamualaikum semua. Saya Intan Syamimi Sufi binti Kamis. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang pengenalan tentang penisilin. Okey. Penisilin ni apa sebenarnya? Penisilin ni adalah satu ubat antibakteria yang boleh serang sebahagian besar spesies-spesies bakteria. Macam mana dia boleh serang bakteria tu? Okey, penisilin ni dia akan hancurkan sel dinding bakteria yang sel-sel bakteria yang tertentu, and sel dinding ni sangat penting untuk bakteria tu. So bila penisilin ni dia dah hancurkan sel dinding bakteria ni, jadi bakteria tu dah tak boleh hidup lah. Tu cara dia bunuh bakteria. Lepas tu, daripada mana kita nak dapatkan penisilin ni? Kita akan dapat daripada Penicillium fungi, adalah salah satu jenis kulat. Contoh dekat gambar tepi ni, korang boleh nampak adalah satu contoh Penicillium chrysogenum. Ni adalah salah satu sumber penisilin yang kita boleh dapat. And penisilin ni kita guna untuk apa? Selalunya kita akan guna untuk rawat jangkitan, kuman dan juga penyakit. And walaupun kita guna penisilin ni untuk rawat penyakit, kita tak boleh nak guna sebarangan. Penisilin ni adalah antibiotik yang terkawal, maksudnya kalau kita pergi klinik, doktor bagi baru boleh. And selalu kalau korang perasan bila pergi klinik, kita dapat antibiotik, doktor akan cakap habiskan walaupun kita dah sihat. Kenapa? Sebab bila kita makan separuh, kita rasa kita dah sihat, lepas tu kita stop makan antibiotik tu. Lepas tu, kalau kita buat macam tu, kita boleh menyebabkan bakteria tu jadi resistant terhadap penisilin ni. Di mana bila next time kita sakit, kita makan penisilin yang sama, dia dah tak boleh dah. Kita dah tak boleh nak atasi penyakit tu. Penisilin tu dah tak boleh bertindak untuk rawat penyakit tu. Tu yang dinamakan antibiotic resistant. Jadi antara kesan sampingan yang biasa akan kita dapat bila kita makan penisilin adalah cerit-birit, doya, pening kepala dan ruam. Next slide. Okey, sekarang kita tengok pula sejarah penisilin ni. Penisilin, manusia pertama yang jumpa penisilin ni adalah Alexander Fleming pada September 1928. Gambar kat sebelah tu, pakcik tu, tu Alexander Fleming. Alexander ni, dia tengok, satu hari tu dia tengok dekat petri dish dia, petri dish Staphylococcus adalah satu jenis bakteria. And dia tengok dekat petri dish dia ni ada dah tercemar dengan satu kulat. And kulat ni berwarna biru kehijauan. Nama kulat ni adalah Penicillium notatum. And lepas tu Alexander ni tengok dekat kawasan kulat tu tumbuh, dekat sekeliling tu bakteria Staphylococcus tadi tak boleh tumbuh. Korang boleh tengok dekat gambar tepi tu, kalau korang boleh nampak kawasan yang clear dekat sekeliling kulat tu. So itu yang Alexander tu nampak. Jadi daripada situ Alexander macam tahulah penisilin ni dia sebenarnya boleh membantutkan pembesaran bakteria tadi. Lepas tu Annie Miller merupakan manusia pertama yang berjaya dirawat dengan menggunakan penisilin pada Mac 1942. Dengan wujudnya penisilin ni, Annie Miller ni berjaya diselamatkan daripada mati disebabkan oleh jangkitan selepas keguguran. Lepas tu, walaupun Alexander yang jumpa penisilin ni, tapi dia tak boleh nak buat penisilin secara banyak. Maksudnya dia tak boleh lah nak jual kepada orang ramai. Sebab susah nak dapat penisilin ni. Bukan mudah nak dapatkan penisilin ni daripada fungi tadi. Jadi ada satu kumpulan ni daripada University of Oxford, Howard Florey, Norman, Hadley and Ernst Chain Smith. Diorang ni lebih arif tentang kimia daripada Alexander ni. Jadi diorang buat kajian yang lebih mendalam tentang penisilin yang lebih pekat dan boleh buat lebih banyak. Jadi berkat daripada usaha mereka ni pada tahun 1943 berjayalah kita memulakan production penisilin secara lebih banyak. Next slide.
Terima kasih presenter International Uni Sufi. Kemudian kita akan beralih kepada presenter seterusnya untuk membentangkan jenis-jenis penicillin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif dan saya akan terangkan ini jenis penicillin. Lebih dahulu saya minta maaf, saya mungkin susah nak terjemah ayat ni dalam bahasa Melayu sebab ayat dia agak saintifik sikit. So saya akan terangkan dalam bahasa Inggeris lah. Okay, type of penicillin, in general dia ada 5 jenis penicillin. Pertama, natural penicillin. Yang kedua, aminopenicillin. Yang ketiga, penicillin resistant penicillin. Yang keempat, broad spectrum penicillin atau lebih dikenali sebagai anti-pseudomonal. Dan yang terakhir, beta-lactamase inhibitor. So kita tengok satu persatu. Yang pertama, natural penicillin. These penicillins were among the first antibiotics that used to treat bacterial infection. Natural penicillin ni penicillin pertama yang dibuat oleh saintis sebelum penicillin tu evolve kepada yang seterusnya lah. Sebagai contoh dia penicillin G atau dikenali sebagai B-enzyl penicillin and penicillin V, which is phenoxymethyl penicillin. The second one is aminopenicillins. This type of penicillin have a relatively broad spectrum of activity sebab dia ni yang evolve daripada natural penicillin tadi. Makin banyak bakteria yang lagi kuat, jadinya dia lagi luas lah cabang dia untuk serang bakteria tu. Sebab dia aminopenicillin ni dia cover gram positif dan gram negatif bakteria. Sebagai contoh dia ampicillin, amoxicillin dan hetacillin. Yang ketiga, penicillinase resistant penicillins. Generasi kedua penicillin ni ialah antibiotik yang resistan kepada bakteria enzim beta-lactamase dan digunakan untuk merawat staphylococcal dan streptococcal bacterial infection. Sebagai contoh jenis penicillin ni ialah oxacillin, dicloxacillin, nafcillin, flucloxacillin dan cloxacillin. Yang keempat, broad spectrum penicillin atau lebih dikenali sebagai anti-pseudomonal. This type of group are a group of penicillin antibiotics that have the same bacterial activity as aminopenicillin plus additional activity against pseudomonas and certain strain of Enterobacter dan Serratia species. Dia yang ni, dia sama type macam aminopenicillin tadi, tapi dia ada aktiviti tambahan yang menentang yang aminopenicillin tak ada. Sebagai contoh yang ada strain Enterobacter dan Serratia species. Contoh anti-pseudomonal ni piperacillin, carbenicillin, tisarcillin and meslocillin. And the last one is beta-lactamase inhibitors. This type of penicillin are type of medicines that fight bacterial resistant to beta-lactam antibiotics. Contoh dia clavulanic acid, sulbactam and tazobactam. Itu sajalah type of penicillin, 5 jenis penicillin daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada presenter Arif Muhammad. Kemudian kita akan beralih kepada presenter seterusnya yang akan menerangkan tentang industrial production of penicillin. Silakan. Okay. Saya Hafsah binti Nordin akan bentangkan mengenai proses pembuatan penisilin. Alright, so semua dah tahu sejarah macam mana wujudnya penisilin, jenis-jenis penisilin tadi pun dah diterangkan. So now kita fokus pula kepada kaedah dan proses pembuatan produk ni. Macam mana penisilin dibuat menjadi produk? So, industrial production of penicillin boleh dibahagikan kepada 3 steps which are upstream processing, fermentation and downstream processing. And both step-step ni ada lagi cabang-cabang prosedur dia and kita akan go through one by one. Yang slide yang tengah ditayangkan ni adalah upstream processing which refer to any procedures before input to the fermenter. So the first one is media preparation. The standard penicillin fermentation medium
should be composed of glucose, lactose, minerals, a source of nitrogen and precursor. Sebab penicillin ni kan dibentuk daripada fungus kan? Tadi saya terangkan, and fungus Penicillium chrysogenum tu, dia memerlukan semua bahan tu in the medium for it to grow well. And in this case, a source of nitrogen yang dimention tu boleh didapatkan dari corn stick liquor yang merupakan excellent source of organic nitrogen. While the precursor tu pula, function dia untuk help produce metabolites and it can be either purine or pyrimidine bases or organic acids. Other than that, it also consists of salts such as magnesium sulfate, potassium phosphate and sodium nitrate, as they will provide the essential ions required for fungus metabolic activity. And medium ni semua akan dimasukkan ke dalam fermenter. Okay, next slide. Belum. Next is heat sterilization, where the pressurized steam is used and the medium is sterilized at high heat dalam 121 degree Celsius and at high pressure. Step ni biasanya akan diconduct through a holding tube ataupun boleh juga di-steriliskan sekali dengan fermenter. And the last procedure in upstream processing is seed culture. Selalunya seed culture ni akan di-prepare siap-siap dulu kat dalam lab menggunakan kaedah submerged culture. And in submerged culture method ni, spores daripada fungus Penicillium chrysogenum akan dibiarkan grow in a liquid medium with vigorous aeration and agitation. And when the culture has grown to the acceptable amount, barulah dia akan di-inoculated into the fermenter. Okay, next slide. Next slide ni adalah step yang paling penting dalam pembuatan penicillin, iaitu fermentation. Alright, fermentation for penicillin is usually done in the fed batch mode, which consider the most efficient kalau nak compare dengan kita ada batch, fed batch or continuous mode. So kalau nak compare antara modes tu, fed batch fermentation ni adalah paling berkesan untuk pembuatan penicillin. Kenapa? Sebabnya method ni ada keupayaan untuk achieve significant cell concentration and dapat hasil produk yang lebih lumayan lah. But glucose must not be added in high amounts at the beginning of growth, as it will result in low yield of penicillin production. Sebab excessive glucose tu dia akan inhibit pengeluaran penicillin. So kita tengok dulu typical parameters untuk fermentation kat gambar sebelah tu. Penicillin mole requires temperature at 20 to 24 degrees Celsius and pH conditions will be kept at 6.5. Untuk pressure pula, tekanan kat dalam fermenter tu mesti lagi tinggi dari atmospheric pressure, which is 1.02 atm, untuk prevent contamination daripada masuk ke dalam fermenter tu. And then fungal cells are able to handle rotation speed of around 200 revolutions per minute. So back to the procedure, it is necessary to mix the culture evenly throughout the culture medium. Penicillin will then begin to secreted by fungus in about 40 hours. And finally, after about 7 days, growth is completed and the pH will rise to 8 or above and penicillin production from the fungus come to an end. Okay, next slide. Here comes the downstream processing. Kalau upstream tadi, input proses sebelum fermentation, downstream processing ni pula refer to any procedures which will purify the output of the fermenter until it reaches to the desired product. So the first step to do after fermentation is the filtration process, where it is carried out as biosuppression by which the fungus and other impurities are removed away from the medium that contains the penicillin. And untuk proses filtration ni, alat yang selalu digunakan adalah rotary vacuum filter. Yang gambar kat bawah tu, itulah dia. Scientists selalu guna alat ni sebab dia able to run in continuous mode and in any large scale operations. Then after filtration, phosphoric acid is introduced as a non-oxidizing agent to decrease pH from 8 to 6.5 untuk prevent penicillin daripada loss of activity. After that, organic solvents will be added to dissolve the penicillin yang ada kat filter tadi tu. At this point, sekejap ya.
addition of solvents tu, organic solvents will be added to dissolve the penicillin yang ada kat filtrate tadi tu. At this point, scientists boleh nampak penicillin present in the solution dan secara tak langsung ada solids will be considered as a waste. Tapi untuk elakkan pembaziran, sisa-sisa pepejal tu boleh juga dijadikan sebagai baja ataupun makanan haiwan. Okay, next, centrifugal extraction. This process is done to separate solid waste daripada liquid component which contains the penicillin. And at this point, biasanya this centrifuge yang macam dalam gambar tu, alat tu yang akan digunakan. And then the supernatant, the liquid component tu lah will be transferred further in the downstream process to continue with extraction. So next slide. Still in the downstream processing, after dah dapat supernatant tadi tu, they will proceed with extraction. Kat sini ada a series of process yang akan dijalankan untuk obtain a better purity of the penicillin product. Okay, jom tengok step-step dia. So first, the acetate solution akan dicampurkan dengan phosphate buffer followed by a chloroform solution, and then sekali lagi akan dicampurkan phosphate buffer before being finalized in an ether solution. Kat dalam ether solution ni, penicillin is present in high concentration, so it will then be mixed with solution of sodium bicarbonate to obtain the penicillin sodium salt. Di mana garam ni, dia akan allow penicillin to be stored in a stable powder form. And the penicillin sodium salt, garam tadi tu boleh didapatkan daripada liquid material by basket centrifugation in which solids are easily removed. And after that, fluid bed drying is conducted. Proses ni perlu dijalankan untuk buang any remaining moisture, air-air lembapan yang ada dekat powdered penicillin salt tu. So in this fluid bed drying, hot gas is pumped from the base of the chamber containing the powdered salt inside that vacuum chamber. Hasilnya nanti moisture tu semua akan di-remove by drying, and this will result in a much drier form of penicillin. And next step, the storage, which I suppose is the last step for downstream processing. Okay, so penicillin is stored in containers and will be kept in a dry environment. The resulting penicillin, or we can call it as penicillin G, can be chemically and enzymatically modified to make a variety of penicillins with slightly different properties, such as penicillin V, penicillin O, ampicillin, and etc. And it will then be polished and packaged into various types of products where it can be like maybe liquid penicillin or maybe penicillin kat dalam pills pun boleh. So that will be the end of the industrial production of penicillin. Next slide. Ini summary dia lah daripada media ingredients, siapkan, masuk mixing, sterilize, lepas tu sediakan culture seed tank, fermenter, filter, and last kali recovery ataupun storage. Okay, so itu je for industrial production of penicillin. Thank you. Terima kasih presenter Hafsah. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada application of penicillin. Nama saya Nurayana Syahira binti Mak Faizal. Saya akan menerangkan tentang application of penicillin. Seperti kita tahu, penicillin adalah antibiotik yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria daripada bakteria. Okay, fungsi atau application of penicillin, dia akan inhibit atau block dia peptidoglycan production. Peptidoglycan ni function dia bagi structure strength dan protect the cytoplasmic membrane. Kemudian sebagai basic unit of bacteria, seperti yang adik-adik boleh lihat, tu adalah peptidoglycan cell wall, which is the layer. Peptidoglycan ni dia macam rangka kepada manusia yang bagi struktur yang elok kepada bakteria tu. Jadi kalau dengan penicillin, dia akan block production of peptidoglycan. Jadi bakteria tu dia tak ada peptidoglycan. Jadi dia akan mati. Next slide. Okay. Penicillin ni sangat aktif untuk melawan pelbagai jenis bakteria.
Dekat sini kita ada example Salmonella, Shigella. Salmonella tu biasanya korang pernah dengar kan, daripada telur ataupun ayam mentah atau daging mentah macam tu. Kemudian Shigella, Streptococci, Haemophilus influenza, E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Okay, next slide. Okay, antibiotik macam penicillin ni dia hanya akan dapat merawat infection yang bakteria tu boleh lawan dengan dia. Maksudnya macam dia ikut jenis dia mana dia boleh lawan. Ada yang tertentu dia macam resistant terhadap penicillin tersebut atau antibiotik tersebut. Okay. Lepas tu kemudian antibiotik ni boleh merawat infection of the middle ear, sinuses, stomach and intestines, bladder and kidney. Selain daripada itu, penicillin kan treat endocarditis dan meningitis. Meningitis ni adalah yang dekat kalau bakteria, jangkitan bakteria di otak ya. Next slide. Penicillin boleh juga merawat pneumonia, strep throat dan blood infection, which is sepsis. Sepsis ni sangat bahaya, ia boleh buat kematian. Next slide. Okay, ini reference yang kami gunakan untuk mengkaji pasal penicillin. Okay, itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi pembentangan poster. Okey, sekarang kita ke sesi pembentangan poster. Okey, dipersilakan presenter untuk membentangkan tentang produk marketing method social media. Untuk product marketing method on social media, kami menggunakan dua website iaitu Facebook Shifa Pen dan Instagram Shifa Pen. Seterusnya ke produk packaging dan design. Okey, untuk produk packaging design untuk Shifa Pen, sekiranya kami buat produk ni, pasarkan dekat pasaran. Ni adalah contoh design yang kami akan buat. Dekat situ awak semua boleh nampak ada logo syarikat kami. And dekat kotak tu juga ada tulisan RX, which mean ubat ni hanya boleh didapati bila kita dapat prescription daripada doktor. Lepas tu dalam produk kita orang ni juga, kita orang akan adakan satu card information about antibiotic resistant untuk increase awareness. Boleh slide ke bawah untuk tengok dia punya card tu. Kecilkan sikit. Tekan fit pun tak apa kot. Present je yang ni, present. Okay. Dalam kad tu nanti kami akan masukkan info-info berkaitan dengan antibiotik resistant yang maksudnya adalah rintangan antibiotik. Rintangan antibiotik ni dia terjadi bila bakteria boleh beradaptasi untuk mengalahkan ubat yang sepatutnya bunuh diorang. So maksudnya bila kita sakit ni, kita makan ubat penicillin ni. Tapi contoh kita tak habiskan ubat tu sebab kita rasa kita dah sihat. So lama-lama dia boleh menyebabkan rintangan antibiotik. Bila next time kita sakit lagi and kita makan antibiotik tu dah tak berkesan untuk rawat penyakit kita. So ini adalah antara inisiatif kami untuk masukkan
meletakkan informasi mengenai rintangan antibiotik ni ke dalam produk kami so that community setempat dekat Malaysia ni dia ada kesedaran bahawa rintangan antibiotik ni perlu diatasi. So antara cara kita boleh halang rintangan antibiotik ni terjadi dengan kita guna antibiotik dengan prescription doktor yang bertauliah. Maksudnya kita kena doktor yang bagi, jangan kita pandai-pandai bagi sendiri, kena selalu rujuk dengan doktor. Lepas tu kita kena sentiasa habiskan antibiotik walaupun dah rasa kita sihat. Macam tadi saya kata, walaupun awak rasa awak dah sihat, awak tetap kena habiskan antibiotik awak. Lepas tu jangan guna lebihan antibiotik sebelum ni. And jangan kongsi antibiotik dengan orang lain dan juga kita perlu elakkan daripada jangkitan. Contohnya kita kena jaga kita punya kebersihan and elaklah daripada dijangkiti kuman. Contohnya basuh tangan selalu, jaga SOP. And untuk pengetahuan semua, antibiotik ni dia hanya boleh merawat bakteria. Maksudnya kalau kita kena sesama and batuk yang disebabkan oleh virus, kalau kita makan antibiotik, antibiotik ni tak akan membantu pun sebenarnya. And bila kita sesama and kita makan antibiotik tu, kita tak perlukan benda tu, tapi disebabkan kita makan berlebihan, dia boleh menyebabkan rintangan antibiotik tu. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih presenter Intan Syamami Sufi. Okey, kemudian kita akan beralih kepada product marketability questionnaire. Dipersilakan presenter seterusnya. Okey, seterusnya kami ada buat soal selidik kebolehpasaran produk untuk kaji sama ada produk Shifa Pen ni boleh dapat sell ke tak kalau dijual kat pasaran nanti. So kami ajukan beberapa soalan ke orang ramai melalui Google Form untuk uji potensi produk kami dan keperluannya di pasaran. Dan bila ditanya sekiranya mereka tahu bahawa penisilin boleh membantu meredakan jangkitan kuman, hanya 3/10 daripada respondents yang menjawab bahawa mereka tak tahu akan fakta tersebut sebelum ni. So kiranya majoriti dah tahu dah. And which that means produk Shifa Pen kita ni mungkin ada potensi untuk dapat sell nanti. And lepas tu untuk uji lagi potensi pasaran produk ni, kami ajukan soalan lain. Adakah mereka rasa produk pensilin berkesan bagi melegakan kesakitan mereka? Produk daripada pensilin ni kan banyak bermacam-macam kan kat pasaran. So mungkin ada yang dah cuba produk lain. Kita nak tahulah keberkesanan pensilin tersebut terhadap mereka-mereka ni. And 55% daripada respondents mengakui keberkesanan produk pensilin dan selebihnya masih ragu-ragu. Tapi itu untuk produk pensilin lain and kami assume 40% yang ragu-ragu tu sama ada mereka belum pernah guna produk pensilin ni ataupun ada yang pernah tapi mereka tak nampak kesan pensilin tersebut. But still lebih daripada separuh respondents yang sesuai dengan produk pensilin ni. So we took that as a positive point untuk show our market potensi and maybe kita akan modify lagi kita yang produk ni untuk better marketability. And next kami ajukan juga soalan untuk keperluan pasaran and saya akan serahkan kepada Yana untuk ulasan yang lebih lanjut. Terima kasih presenter Hafsah. Okey, sekarang kita akan beralih kepada keperluan pasaran. Berdasarkan kerja kami mengajukan soalan tentang adakah anda yakin dengan mengambil penisilin, produk penisilin adalah senang, berjaya dan selamat untuk digunakan. Berdasarkan kerja kami, 87.5% orang bersetuju bahawa pengambilan produk penisilin adalah mudah, selamat dan memberi impak yang positif. Hanya 12.5% orang tidak bersetuju. Kemudian soalan yang seterusnya adalah adakah anda berminat untuk mengambil produk Shifa Pen sebagai rawatan jangkitan bakteria yang anda hadapi. Berdasarkan kerja kami, 92.5% orang bersetuju untuk menggunakan Shifa Pen sebagai antibiotik untuk jangkitan bakteria mereka. Hal ini menunjukkan bahawa sekiranya produk ini dipasarkan, mungkin lebih banyak orang
akan membeli produk Shifa Pen ini. Itu je saja. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada presenter yang akan Okay. Sekarang kita akan masuk kepada calculation of product sale cost. Jika produk kami dapat dipasarkan, ni contoh cara pengiraan kami. Kalau kita tengok dekat sini, kita guna 4 bahan iaitu yang pertama penicillium V potassium, blister packaging, box, kotak dan sticker label. Jadi kita tengok satu-satu. Untuk bahan penicillium V potassium, satu unit dia ialah 500 mg. Harga pasaran yang kita tengok dekat pasaran 500 mg tu jatuh pada harga RM3.12. So, kita letak contohnya kuantiti dalam satu bulan tu kita dapat jual dalam 100 unit. Jumlah harganya ialah RM3,120. Untuk blister packaging pula, satu unit dia harga pasaran dia ialah 30 sen. So, kita letak 100 unit. 100 darab 30 sen, kita dapat RM30 untuk satu bulan. Next, untuk kotak pula, satu unit harga dia 20 sen dekat harga pasaran. So, kita darab 100, dapat RM20. Untuk stiker label pula, satu unit harga dia 10 sen. So, jumlah keseluruhan untuk semua bahan ni ialah RM3,180. Harga kasar yang kita dapat ialah RM3,180 untuk 100 unit. Dalam masa yang sama, kalau kita bahagi semua tu 10 tablet, maksudnya satu papan. 10 tablet ialah satu papan, harganya ialah RM31.20. Itu harga kasar. Harga jualan yang kami akan jual, if produk ni dapat dipasarkan, kami akan jual atas harga RM34.20 untuk 10 tablet ataupun satu papan. Satu papan harganya RM34.20. Conclusionnya, kalau kita kira tolak tambahnya, keuntungan yang kita dapat bagi jualan satu papan penicillium V potassium, kita akan dapat keuntungan RM3 atas satu papan. Itu saja dari saya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih presenter Nur Syafiqah Yusof. Okey, terima kasih kerana join kami pada malam ini. Sekiranya adik-adik ada apa-apa pertanyaan, soalan ke, maklum ke, boleh PM mana-mana presenter yang ada pada hari ini ya. Lebih-lebih lagi, Cik Intan Syamimi ya. Terima kasih. Adik-adik, jangan live lagi grup ya. Kita akan jumpa pada 31 hari bulan. Okay, bye. Terima kasih kerana join. Terima kasih untuk malam ni. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Bye. 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 Assalamualaikum. Dah boleh live dah tu, dah boleh live. Terima kasih. Bye.